أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث لمحمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada tengah hari ini tazkirah siri Ramadan yang kedua di masjid kita ni hari Isnin. Kalau siri yang pertama baru ni kita sebut ada 3 benda yang kita kena perbanyakkan buat dalam bulan Ramadan. Maka hari ni saya nak gunakan kesempatan untuk kita cerita tentang ada 4 perkara yang kita kena jauhkan ataupun tinggalkan. Kita kena latih untuk tinggal dalam bulan Ramadan ni, bahkan luar Ramadan juga. Tapi dalam Ramadan ni kita kena sedar 4 perkara ni kalau kita buat, dia akan merosakkan pahala puasa kita. 4 perkara ni kalau kita buat akan merosakkan pahala puasa kita. Ada orang dia jumpa kita, dia kata, "Ustaz, saya sedih Ustaz. Tahun ni saya tak boleh puasa. Saya sakit, saya uzur, saya tak mampu puasa. Ustaz tolong kira Ustaz fidyah. Berapa nak kena bayar apa semua Ustaz. Nanti dah sihat nak kena qada balik puasa yang tak boleh puasa tahun ni." Ada satu pakcik baru ni 2-3 hari sebelum puasa telefon saya. Dia aksiden, patah tulang rusuk dengan kencing manis, dengan darah tinggi macam-macam. Dia kata dia tak mampu nak puasa tahun ni Ustaz, macam mana nak buat? Dia sedih ya. Orang tu adalah orang yang, banyak orang macam tu, tapi kesedihan dia tu adalah kesedihan di atas dunia ni. Kesedihan dia adalah kesedihan di atas dunia. Dia sedih. Pasal apa? Pasal dia uzur, dia tak boleh puasa. Tapi ada orang atas dunia ni dia gembira pasal dia boleh puasa. Kan, dia seronok bila mai sahur dia boleh sahur, sai buka puasa dia boleh buka puasa, macam-macam makan dia boleh atur, dia boleh mai tarawih, dia boleh buat tu, dia boleh buat ni, dia seronok, dia rasa puas sebab dia puasa dan puasa dia sah. Tapi yang bahaya dia apa? Bila dia dibangkitkan di hari akhirat, waktu tu dia akan sedih sebab waktu tu baru dia sedar satu hakikat. Dia bangkit di hari akhirat, pahala puasa dia tu semua totally gone. Orang putih kata totally gone, hilang pahala puasa dia. Umpama pahala puasa dia tu macam duduk dalam satu goni yang berlubang. Dia duduk kumpul pahala puasa tu, tapi pahala puasa tu duduk keluar kot lubang yang ada di bawah goni tersebut. Jadi petang ni, tengah hari ni, kita kena tengok ada 4 perkara yang boleh buat bagi guni pahala kita tu berlubang sehingga menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Kan, kita kena tengok 4 benda. 4 benda yang buruk. Kalau baru ni kita cakap 3 benda yang baik kena banyak buat bulan puasa, hari ni kita kena tengok benda yang buruk. Benda buruk tu pun kena belajar juga. Sebab tu di universiti depa ajar kriminologi. Kan, ada ilmu belajar tentang macam mana satu-satu jenayah tu berlaku. Kan, bunuh tu macam mana boleh jadi, macam mana boleh berlaku satu rompakan. Ada ilmu kriminologi. Sebab apa? Ada orang kriminal dalam dunia ni. Jadi kena belajar macam mana untuk jauhkan daripada orang-orang yang kriminal. Macam tu juga tengah hari ni kita kena belajar juga benda yang buruk supaya kita dapat jauhkan diri kita daripada benda yang buruk. Jadi 4 benda tu apa dia tuan-tuan? Yang pertama, 4 benda tu, nombor 1 adalah ghibah. Ghibah ni apa? Ghibah ni bahasa Arab. Melayu panggil mengumpat, orang putih panggil gosip, bahasa moden panggil membawang. Kan? Cerita bagi detail. Kan?
Ghibah ni apa tuan-tuan? Mengumpat. Melayu panggil mengumpat, ataupun zaman lah ni dia tukar bahasa jadi membawang. Membawang ni kira duduk, apa maksud dia? Maksud dia kita duduk, asal perkataan ghibah tu dia mai daripada perkataan ghaib, ghaiban. Ghaib tu maksud kata sesuatu yang kita tak nampak, kan? Benda yang orang lain tak tahu, kita duk pergi cerita dekat orang. Contoh, saya ada satu benda yang tak elok saya buat, satu orang ni tahu, orang lain tak tahu, orang tu duk pergi ambil cerita saya ni, duk pergi sampai dekat orang. Itu nama dia ghibah, mengumpat. Mengumpat ni adalah satu perkara yang kalau kita duk buat dalam bulan puasa ni, maka umpatan tu boleh menyebabkan pahala puasa kita hilang. Dia tahan lapar, tahan dahaga, tak buat perkara yang membatalkan puasa. Puasa dia sah. Tapi bila bangkit di akhirat, pahala puasa tu tak ada. Sebab tu yang Nabi sebut, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash tu. Nabi kata siapa-siapa yang puasa tapi tak dapat apa-apa melainkan dapat lapar dan dahaga, yang ni pasal kes macam ni lah. Pasal apa? Dia puasa tapi dia duduk ceritalah hal orang. Kan? Duduk cerita hantar dak je tu punya cerita macam ni, je ni punya cerita. Ada orang tuan-tuan, kalau dia tak boleh cerita hal orang, hari tu dia rasa macam lemah perut. Ada orang, dia jenis passion lagu tu. Kan? Kalau hari tu tak ada satu cerita yang dia boleh cerita pasal orang, dia rasa macam tak senang duduk, tak tahulah pasal apa. Aku duduk tak senang duduk ni. Bila dia cerita ni, dia baru aku rasa lega. Kan? Kepala punya berat lah, duduk fikir tak cerita-cerita lagi. Dia cerita tu baru dia rasa lega. Kan? Tu ada orang jenis passion lagu tu. Kan? Dia jenis passion, kalau dia tak boleh bercakap hal orang tu, dia akan rasa susah. Pasal apa? Pasal dia terbiasa untuk bercakap tentang hal orang. Tapi setengah orang dia kata apa? Ni bulan puasa jangan duk cerita hal orang semua, nanti lepas raya cerita tak apa. Kan? Yang tu pun tak betul ke? Kan? Dalam puasa pun tak boleh cerita, lepas raya pun tak boleh cerita. Haram tetap haram ke? Benda tu berdosa. Kan? Jadi kita nak latih dalam bulan Ramadan, seboleh-bolehnya bila kita duk bersimang-simang dengan orang ni, elokkan kita mengumpat hal orang. Tuan-tuan, satu orang kalau dia duduk dengan kita, dia boleh mengumpat tentang satu orang yang lain, tak mustahil nanti di belakang kita dia akan umpat pasal kita pula. Kan? Be careful, orang putih kata. Kan? Kalau satu orang tu dia main duduk dengan kita, duduk cerita habis hal orang, memang tak pelik kalau nanti di belakang kita dia akan kutip pula cerita-cerita tentang diri kita, dia akan pergi cerita pula dekat orang lain. Sebab tu Nabi memberi ancaman tentang orang yang mengumpat. Dalam satu hadis Nabi kata, orang yang mengumpat ini paling-paling kecil dosa dia sama seperti mana dia setubuh dengan ibu dia sendiri. Nabi nak abang kata mengumpat tu satu benda yang sangat jijik. Nak abang kata benda tu benda yang tak elok. Kalau zaman dulu orang nak mengumpat tuan-tuan, dia kena susah sikit. Dia kena pergi keluar rumah dia, dia kena pergi jiran sebelah. Dia pergi rumah jiran sebelah tu bukan mau apa, nak pergi cari daun karu pulai. Dia nak masak gulai ikan. Dia pergi kat situ, dia tanya daun karu pulai dah. Daun karu pulai tu 5 minit saja dia diminta, 2 jam setengah dia cerita pasal Tok Sia usung perempuan Indonesia. Bukan Tok Sia sini ya, Tok Sia tempat lain. Marah Tok Sia sini lah. Kan? Dia sudah nampak Tok Sia tu apa agak semalam pergi pasal Ramadan, bahkan ada satu perempuan Indonesia dia ikut belakang lah. Dia duk cerita pasal tu. Nak minta karu pulai 5 minit lah, 2 jam setengah duk cerita hantar kemarin petang aku pergi pasal Ramadan, aku boleh nampak Tok Sia dia duk usung satu perempuan Indonesia tu dia ikut lah. Kan? Tapi fakta kes perempuan Indonesia tu kebetulan saja duk lalu belakang Tok Sia tu pun tak kenal. Kan? Kalau lah yang tu jadi fitnah tu ya, lagilah besar dosa dah. Kan? Sebab tu kita kena jaga. Tapi yang tu zaman dulu lah. Zaman dulu on the way keluar rumah, lalu depan rumah orang, pagi-pagi nak pergi mana? Nak pergi market lah. Oh nak pergi market ke? Nak pergi beli apa? Pergi beli ikan sah. Hari ni lelaki teringin lah nak masak gulai ikan, mau gulai ikan, nak pergi beli ikan sah. Kawan tu cerita tuan-tuan,
cerita nak pergi market 2 minit, dia cerita pasal hal orang tuan-tuan, tak jadi terus pergi market. Kan, stuck terus tang itu kat 3 jam, sedang-sedang dah pukul 12 dah, market pun tutup ah. Last sekali dia pening dah, fikir macam mana ni laki aku duk mau boleh ikan. Hari tu petang dia bagi lagi ikan frozen kat laki dia. Kan, pasal ikan frozen dia beli kat mana-mana ah, dia bagi ikan frozen kat laki dia, am terkenal ikan frozen. Pasal apa? Duk cerita pasal hal orang. Kan, tu zaman dulu. Tapi zaman now lagi bahaya. Zaman now kita boleh termasuk dalam urusan mengumpat. Kalau kita boleh tutup mulut duk sengak-sengak, kita boleh tutup telinga duk sengak-sengak, tapi sambil-sambil kita tutup mulut dan telinga tu, tangan dan jari tu duk berjalan merata. Satu dunia dia boleh pusing tuan-tuan. Ini zaman lah ni. Lagi senang, tak susah semudah tekan klik button share. Dia tekan butang share itu saja, satu dunia mengumpat tu boleh pergi, berapa ratus ribu orang boleh tengok tentang hal tu, berapa ratus ribu orang boleh tengok tentang keaiban tersebut. Yang tu adalah perkara yang akan menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Sebab tu kita ni tuan-tuan, bulan puasa ni kita boleh media-media WhatsApp ni tuan-tuan, kita berhati-hati lebih sikit. Kan, bukan bulan puasa ya, luar bulan puasa pun sama juga. Tuan-tuan, kalau satu-satu benda mai dekat tuan-tuan mesej ke WhatsApp ke, tuan-tuan jumpa dalam Facebook ke apa ke, bila dapat kat tuan-tuan, tuan-tuan memang teringin nak share benda tu semua dalam WhatsApp kan. Hari-hari orang share macam-macam. Buka pagi ya, satu grup ya 300 notification, satu grup 10 grup 30,000 3,000 notification, sampai cikgu minta jadual nak pergi tazkirah kuliah duha pun terlepas kan. Cikgu tu pun mengajuk tak apalah ustaz, tak jadilah ustaz. Pasal apa? Grup WhatsApp terlampau banyak kan, sampai tak tahu nak jawab yang mana satu kan. Jadi kita dapat macam-macam orang hantar tuan-tuan. Tuan-tuan nak hantar dekat orang tuan-tuan, tuan-tuan ingat petua ni. Bila kita nak hantar satu-satu benda dalam WhatsApp ke, Facebook ke, dalam apa-apa saja media sosial, sebelum tuan-tuan nak hantar dekat orang tu, tuan-tuan kena tanya 2 soalan. Benda yang aku tengok ni, soalan yang pertama, betul ke tak betul? Ya, soalan pertama kena tanya betul ke tak betul. Kalau tak betul, tak payah tanya soalan kedua dah, padam terus. Habis cerita. Kalau benda yang tuan-tuan nak sebarkan tu, tuan-tuan rasa benda tu betul, maka tuan-tuan kena tanya soalan yang kedua pula. Benda ni betul, okey, benda ni memang confirm jadi apa semua, memang benda betul. Persoalan yang kedua, adakah benda ni bermanfaat ataupun tak bermanfaat kepada orang? Dia ni bermanfaat ke tak bermanfaat ke? Kalau benda tu bermanfaat, okey, hantar pergi dekat orang, tak apalah. Kalau benda tu tak bermanfaat, apa guna? Apa perlunya kita hantar? Kadang-kadang ada orang dia hantar macam-macam WhatsApp. Saya kalau grup tu saya silent lah, pasal terlampau banyak sangat. Saya free punya time baru saya dibuka. Yang personal message tu saya boleh bunyi yang deras sikit, habuan saya boleh senang nak tahu lah. Bila masuk personal tu saya akan alert lebih kan. Tapi kadang-kadang ada agak jenis kaki ni, dia kan WhatsApp boleh buat broadcasting kan, broadcast. Kita boleh pilih 10, 15 nombor, sampai berapa nombor apa? 200 lebih kan? 256 nombor kan? Ni kan 256 nombor, boleh pilih 256 nombor tu, kita tembak WhatsApp. Tak apalah. Apa WhatsApp penting yang dia boleh hantar mai kat kita ke, dia nak promote ke dan sebagainya, benda tu tak ada masalah. Ni tak pi potong kek birthday pun hantar mai broadcast kat kita. Potong kek birthday Ini kadang-kadang masalah orang kita kan. Dia pergi mana kan, dia potong kek birthday, cucu dia potong kek birthday, dia hantar mai broadcasting. Assalamualaikum semua-semua, hari ni saya gembira sebab cucu saya potong kek birthday saya. Yang tu pun dia hantar mai kawan. Dia pergi buka puasa di hotel kan, dia tangkap gambar 4-5 gambar dia tangkap, dia hantar mai kita. Hari ni saya tangkap gambar di buka puasa di Grand Paradise Hotel contohnya. Tak, aku tak peduli pun buka tu BP kan, tak perlu hang tunjuk kawan. Hang nak post dalam Facebook tak ada masalah, yang tu nak simpan kenangan peribadi. Tapi apa perlunya pergi hantar dekat orang? Kan macam tak saya kita ada orang tangkap gambar, saya meja kena hantar lah, saya jangan hantar.
Kan? Yang tu memang kena hantar. Kan? Mesti kita tengok gambar diorang, kenangan kami dua. Yang ni dia pergi duduk dengan keluarga dia, pergi duduk makan dengan keluarga dia. Hantar main gambar kenangan tu kat kita, buat apa? Kan? Tak perlu benda tersebut. Tu adab dalam media sosial ni tuan-tuan, kita kena jaga banyak benda. Dan kita takut bila kita terlibat dengan benda tu, dia jatuh kepada mengumpat. Maka yang pertama, mengumpat tu boleh menyebabkan hilangnya pahala kita. Adik-beradik dengan mengumpat ni satu, adik-beradik dengan ghibah ni satu. Dalam bahasa Arab ada nama yang lain, nama dia namimah. Namimah. Ghibah ni ada adik-beradik kandung dia. Kan? Nak abang punya rapat dengan dia ni. Nama dia apa? Namimah. Ada orang kita duk pun nama anak Namimah. Kan? Namimah tu bukan benda yang elok. Namimah tu apa? Adu domba. Pasal apa pun nama adu domba? Melayu panggil adu domba macam mana? Adu tu lawan, domba tu kambing. Kambing dalam bahasa Indonesia, domba kambing lah. Kan? Jadi di Indonesia daripada pertandingan bagi lawan kambing. Kan? Jadi adu domba ni kerja dia apa? Suka duk pi cucuk orang lain. Saya tak tahulah, kalau arwah tok saya dulu ada, dia kata mamak-mamak dia kata dia ni suka wocok punya kaki. Kan? Tak tahulah tuan-tuan tahu ke tak tahu perkataan tu. Kan? Orang tua-tua dulu kan, dia kata dia ni suka wocok punya kaki. Mamu ingat mu? Ingat bagus ya. Dia ni kan dia suka wocok tu dia kira pi cucuk, so bagi bergaduh orang. Kan? Tu nama adu domba. Awal daripada mengumpat tuan-tuan, akhirnya boleh bawa kepada adu domba. Adu domba ni apa? Dia pergi cerita pasal hal orang kat dia tu, sat lagi dia pula pergi cerita ke orang yang dia cerita pasal dia tu tadi kan. Dia pergi cerita lah dia tu duk kata kat hang macam-macam lah. Last sekali dua-dua yang tak tahu apa ni melompat bergaduh antara depa, dia duduk makan koci tepuk tangan. Pasal apa? Dia seronok, dia boleh bagi bergaduh orang. Tuan-tuan, ada tak orang buat perangai lagu tu? Ada orang semayang tak tinggal tuan-tuan, kaki misik, kaki ibadah, tapi dalam masa yang sama dia suka buat perangai, suka bagi bergaduh orang. Ada orang perangai lagu tu. Kan? Kalau dia tak boleh bagi bergaduh orang, dia tengok orang duduk bahagia antara mereka, kan? Dia duduk tak senang, dia duduk fikir, dia dicari jalan. Macam mana aku nak pergi kata ni? Ni dibawa cerita pergi rata-rata. Kan? Dia pergi kata je tu, pergi kata je ni, pergi kata tu. Tu semua antara perkara yang boleh merosakkan pahala kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang boleh menghilangkan pahala puasa kita. Yang kedua apa dia? Yang boleh menghilangkan pahala puasa kita, zalim. Zalim boleh menghilangkan pahala puasa kita. Zalim tu apa tuan-tuan? Zalim tu dari sudut bahasa, meletakkan sesuatu tak kena pada tempat dia. Adil pula lawan kepada zalim. Adil tu bukan sama rata. Banyak orang faham adil kena sama rata. Salah tuan-tuan. Kalau bagi kat Jenny 50, kat Jenny kena bagi 50, dia kata yang tu baru adil. Tu bukan adil, tu sama rata. Sama rata mengikut kepala otak barat. Adil mengikut Islam, meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Kawan ni perlu 50 bagi 50, kawan tu perlu 100 bagi 100. Yang tu adil dalam Islam. Tuan-tuan faham tak? Adil meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kepiah tempat dia di mana? Atas kepala, buah atas kepala, adil lah. Bila pergi buah atas kepala lutut, jadi zalim lah. Kan? Nak tunjuk contoh kan? Nak bagi faham. Kan? Bukanlah kan sekali-sekala tu duduk dengar kuliah tu kepala dia panas, dia buka kepiah, dia pergi buat atas kepala lutut, dia pergi maki, dia bilang zalim. Tak, contoh-contoh. Kan? Nak abang kita letak bukan pada tempat dia. Slipper buat tangan kaki, adil lah. Kan? Ambil slipper pakai tangan, zalim lah. Kan? Tapi kalau slipper tu dipakai di tangan orang yang tak ada kaki, dua-dua kaki tak ada, dia duduk berjalan dengan tangan, adil ke zalim? Hampa fikir sendiri ya, saya pun tak tahu, pening ah. Kan? Tuan-tuan. Kan? Jadi adil tu meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Makcik mai, kalau kita faham cara barat, semua kena sama rata, everybody is equal, yang tu tak betul. Kan? Yang tu tak betul. Barat dia duk faham adil ni everybody is equal, semua orang kena sama rata. Tak betul benda tu. Kalau semua orang kena sama rata, kalau saya jadi doktor, makcik mai darah tinggi, saya kena bagi ubat darah tinggi, makcik mai kencing manis pun saya kena bagi darah tinggi. Pasal everybody is equal. Ni yang tu orang tak panggil adil, tu orang panggil gila.
Tidak. Makcik tu kalau mai darah tinggi bagi ubat darah tinggi, kencing manis kena bagi ubat kencing manis. Tu baru adil. Cantik dah Islam yang adil. Tidak, Islam punya adil lah yang lebih tepat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalim ni apa dia tuan-tuan? Kezaliman yang paling banyak berlaku di atas muka bumi ni adalah kezaliman di antara manusia dengan manusia ataupun makhluk dengan makhluk ni. Kan? Kita ni atas dunia ni zalim paling banyak buat. Ada ketikanya pemimpin zalim kepada rakyatnya. Ada ketika rakyat tu pula zalim kepada pemimpinnya. Ada ketika orang kaya menzalimi orang miskin, ada ketika orang miskin menzalimi orang kaya. Ada ketika pejabat atasan menzalimi orang bawahan, ada ketika orang bawahan menzalimi orang atasan. Dia kok mana pun mesti akan ada timbal balik. Sebab kita hidup dengan manusia, bukan selalu yang atas yang tekan bawah. Tak mustahil kadang-kadang yang bawah juga menzalimi orang atasan. Kan? Jadi kezaliman ni boleh berlaku di mana-mana. Tuan-tuan, yang pertama, kadang-kadang kita zalim dengan mulut kita. Kan? Kadang-kadang kita zalim dengan mulut kita. Sebab tu Nabi habaq, antara orang paling ramai masuk neraka ni, banyak orang yang masuk neraka ni kerana punca dia kerana mulut. Kan? Nabi kata ada dua lubang yang akan menyebabkan ramai manusia masuk dalam neraka Allah. Yang pertama lubang kemaluan akibat zina, yang kedua lubang mulut yang menyebabkan dia bercakap, dosa dia banyak. Kan? Dia puasa, pahala puasa dia banyak, tapi pasal mulut tu suka duk pi kata lebih-lebih kurang. Kan? Tuan-tuan mai hari ni buka puasa masjid Sungai Tiram, depa pun tak larat dah 6-7 hari duk masa bubuh. Hari ni kurang sikit taste, lada kurang ke, garam kurang ke, tok sa komen lah. Kan? Makan sengap-sengap. Nabi abad adab ketika makan, kalau kita makan satu-satu makan tak kena dengan selera kita, tinggal makan tu tok sa duk kutuk saya makan tu. Kan? Ni dia makan-makan, dia maki lah, dia kata apa rasa reti lah. Hari ni memang out lah. Dia pergi amput tok siap lah. Kan? Hang leceh lah, mengarut lah, hari ni mengarut lah. Dia duk maki kawan tu. Kawan tu pun dah 6-7 hari dah tidur 2 jam ya. Kan? Duk pulun duk masak bubuk dengan ayat Alia tu. Kan? Kawan tu pun kecil hati lah. Pasal apa? Pasal kita pergi kutuk ayat tangan dia masak. Bini masak di rumah. Kan? Apakah puasa dengan tak larat, dengan nak rasa pun tak mau, apa semua apa mau tak mau. Kan? Apakah lari sikit, dia memang maki bini dia 3 sekumut. Ha, dia kata apa rasa betul lah yang ni masak apa 35 tahun dah menikah dengan hang, lagu ni kah hang punya masak apa dah. Dia maki bini dia. Kan? Bini dia mengecil hati. Kan? Esok anak-anak cucu semua ajak pi makan tom yam buka puasa. Orang yang sama juga maki bini dia semalam. Hari ni dia bawa bini dia, anak bini semua pergi makan lah tom yam. Makan tom yam tu tuan-tuan, tiba-tiba azan maghrib lah, dah ni makanan semua dah sampai dah, azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Kawan ni pun Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia baca sekali lah doa untuk berjemaah ya. Kan? Semua anak cucu pun makan. Dia pun benda pertama yang dia tengok ikan 3 rasa ada depan dia, dia pun kopek dengan camca dengan garpu tu, dia boh-boh dalam pinggan dia, dia suap-suap nasi masuk mulut dia tuan-tuan. Terus dia tampak meja, Allah yang ni baru sempoi. Kan? Terus dia panggil waiter tu mai. Hang panggil saya, hang chef mai saya, aku nak jumpa chef hang. Dia bawa keluar RM30 daripada poket dia tuan-tuan, dia bagi tips dekat chef tu sebab masak ikan 3 rasa yang sedap untuk dia. Bini dia dah sebelah. Semalam bini dia kena maki pasal gulai ikan kurang sikit, dia maki. Bini dia disakit hati dah kalau dia. Saya tengok gambar ni. Bini dia disakit hati dah. Bini dia mesti terbakar. Semalam 35 tahun hang hidup dengan aku. Semalam baru sekali korang ki, hang kutuk aku gila-gila. Selama 30 tahun aku duk menterkedara bagi masak bagi hang terkedara, hang tak pernah kata sedap. Hang tak pernah kata sedap, tiba-tiba tak sedapnya hari yang maki aku 3 sekumut. Tiba-tiba ni satu chef yang hang tak kenal yang boleh pergi lepas RM30 tips. Pasal apa? Pasal baru semulut ikan 3 rasa tu hang kopek. Lepas 5 mulut dia kopek, rupa-rupanya dalam ikan, perut ikan tu ada lipas sekor.
Tak pening. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok tak, kadang-kadang kita ni, kadang-kadang dengan keluarga cakap lebih kurang. Kita termasuk sebagai orang yang menzalimi keluarga. Kadang-kadang dengan anak-anak cakap lebih kurang, tuan-tuan. Kan? Satu Arab Badui, satu hari Nabi duduk sebelah Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Kan? Nabi duduk sebelah-sebelah, Nabi cium Sayyidina Hasan, Nabi cium Sayyidina Husain. Kan? Lepas tu mai satu Arab Badui, dia kata apa kat Nabi? Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, seorang anak pun aku tak pernah cium. Nabi kata apa? Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang, dia tak layak dapat kasih sayang. Nabi tegak lah. Tuan-tuan tengok Arab Badui ni punya ketegang macam mana, hati keras. Sampai anak kecil pun dia tak cium. Kita ni tuan-tuan kasak-kasak kita, keras-keras kita, main dengan cucu habis lah. Kan? Muka macam Jason King, misai macam tebal, Undertaker, tengok takut muka macam rumah. Cucu peting kepala. Kan? Dia kata tuk ni apa dah, dia peting kepala tuk dah. Kan? Tak boleh buat apa tuan-tuan. Nganga bodoh jadi bodoh lah. Kan? Pasal apa? Punya sayang kat cucu. Kasak-kasak kita tuan-tuan, keras-keras kita pun, tapi bila main tang budak-budak tuan-tuan, kita jadi lembut. Nak marah tak gamak, nak bising pun tak boleh. Kadang-kadang dia pijak kita, kadang-kadang dia main penampak kita, kan? Dia lompat atas kita. Macam-macam lah. Saya phone saya ni siapa pun tak boleh pegang. Phone saya siapa tak boleh pegang. Tapi main dengan anak saya, dia pun ambil ikut dan dia apa lah. Aku peduli apa kan? Kan? Kira macam dia buat ni tu kat kita. Aku peduli apa kan? Tak bagi pun aku ambil kan? Nak kata apa? Nak marah, nak bising. Kan? Tak boleh marah, tak boleh bising. Sebab kita sayang kat dia. Tapi main dengan Arab ni punya keras hati, dia mengaku dekat Nabi, aku ada 10 anak, seorang anak pun aku tak pernah cium. Nabi kata man la yarham la yurham. Sebab tu kita, anak-anak kita jangan zalim mereka, jangan cakap lebih kurang dengan mereka, jangan provoke emosi mereka, jangan cakap satu benda yang akan boleh meretakkan rumah tangga kita punya hubungan. Cakap tu semua termasuk antara benda yang zalim, yang kita boleh menghilangkan pahala puasa kita. Nak kena latih dalam Ramadan ni. Kan? Jangan buat naya ke orang tuan-tuan. Kan? Kalau kita meniaga tu ni, bahkan bulan puasa tuan-tuan, ada rekaman ni sebut sikit lah nasihat. Kan? Kalau meniaga memang semua orang nak cari untung, tapi jangan cari untung sampai buat tahana dekat orang. Kan? Murtabak tu tuan-tuan, kita pun dengar dia kata tang mana ke pasar Ramadan, dia kata murtabak sempoi isi ayam yang tebal-tebal. Kan? Kita pun pipi, dia punya kalut memang murtabak dia orang ramai. Kan? Dia kira tak ada nak tanya kat kita mau berapa, 1 ke 2 mau tak ada, dia bungkus terus dua-dua siap-siap. Dia bungkus, dia susun mau siap-siap dah. Pasal apa? Orang terlampau ramai, dia tak ada nak bungkus dah sekali. Kita pun pipi, kita tanya ni berapa mu? Ni RM6. Satu tu ada 2 keping murtabak. Kan? Kita pun tak apalah, ambil 4, 2 bungkus ya. Balik rumah tuan-tuan, gigit murtabak serupa selipar Jepun. Ha? Punya keras. Gigit tak putih, gigit tak putih. Tuan-tuan, kita mula fikir ni murtabak ke selipar Jepun kan ni. Kan? Punya ser. Buat naya kat orang tuan-tuan. Tu tahana orang panggil. Kan? Zalim tuan-tuan. Kan? Kita pergi nak makan kuih cara tuan-tuan kan, beli buka besar kan. Kita mula tengok kuih apa sampai, beli kuih cara. Tengok balik rumah, gula apa entah dah. Papa tepung semata-mata. Kuih cara tu bola gula sikit. Dulu kecil-kecil makan makcik-makcik dulu kan, boleh rasa ayat gula tu sikit, boleh rasa 4-5 biji gula tu kan. Papa tu mata ni atas sur. Tu dulu lah ni tak ada Papa mata terkeluar terus. Apa dah kuih cara macam ni buat niaga. Tuan-tuan, benda tu kecil ya. Kan? Benda tu kecil, menyakitkan hati orang. Bukan berapa banyak pun hang jual. Bukan dengan hang tipu gula tu hang beli untung 1 juta. Tak ada lah. Kan? Jual pun 5 biji, RM4 ke RM2 ya, 5 biji tu hang nak untung berapa kupang lah. Cuba buat bagi sedap. Allah Ta'ala akan tambah rezeki. Dia tu makan beli sedap, dia pergi cerita kat 100 orang esok orang terpa main kedai hang jadi jutawan pasal bulan puasa hang bagi makan kuih cara sedap kat orang. Kan? Tapi dia pun tak nampak macam tu. Dia duk nampak nak cut cost, sehingga dia menjadi orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Tuan-tuan tahu ada satu kisah Ibrahim ibni Adham.
Ibrahim Ibni Adham ni dulu Ustaz Syahul kerap duk cerita pasal kisah Ibrahim Ibni Adham ni. Kalau ikut sebahagian riwayat, dia ni dulu raja yang zalim. Kemudian dia dapat hidayah, dia tobat, dia lari tinggal habis tahta-tahta dia semua, dia duduk dalam hutan, tak mau bercampur dengan siapa dah, pergi ibadah sampai jadi tok wali besar. Bila dia dah habis dah, dia dah keluar dah main masyarakat, satu hari tuan-tuan dia pergi beli kurma. Kan? Ada satu makcik tu duduk jual kurma, dia pun tengok ada 3-4 tompok kurma, dia pun ambil 3-4 tompok kurma tu, dia buah dalam plastik, dia pun bayar duit kat makcik tu, dia pun baliklah rumah. Balik rumah tuan-tuan, dia buka plastik tu, dia nak makan kurma tu, dia tengok kurma tu ada semut banyak semut dalam tu. Dia pun ikat balik kurma tu tuan-tuan, dia pergi balik kat makcik tu, dia bagi kat makcik tu, dia kata, makcik ni kurma ni ada semut banyak, makcik ambil balik. Makcik tu pun kata, tak apalah, saya ganti kurma baru bagi kat adik. Dia kata, tak apa, kurma baru apa pun tak mau. Tak apa, makcik simpan ya kurma ni kat makcik pipur balik tempat dia. Dia kata, tak apalah, kalau tak mau kurma baru kalau tak apalah, makcik ganti balik duit kat adik. Dia kata, tak apa, duit tu pun saya sedekah, makcik simpan ya, duit mesti tak mau, kurma mesti tak mau, tak apa, saya nak balik dulu. Tapi dia tak cakap lah Pulau Pinang macam saya cakap ni, dia cakap Arab lah. Kan bercakap bahasa tempat dia hampa jangan duk percaya sangat duk dengar macam dia cakap Pulau Pinang lah. Kan? Lepas tu makcik tu pun tenggelam punca. Dia ni apa masalah? Kurma ada semut, aku nak ganti kurma baru pun dia tak mau. Aku nak bagi duit balik dia pun dia tak mau. Apa masalah dia? Dia pun kata, tunggu Ustaz. Saya nak tanya dulu, pasal apa yang mai bagi balik kurma ni, lepas tu tak mau ambil kurma pula, lepas tu tak mau pula. Pasal apa masalah? Dia kata apa? Kata dengan Ibrahim Ibn Adham, dia kata, makcik, saya pulangkan balik kurma ni sebab semut banyak yang ada kat kurma ni. Saya takut saya menzalimi semut tu dengan memisahkan mereka daripada keluarga mereka. Keluarga mereka setengah ada dekat makcik, mereka urung makcik punya kurma, setengah punya semut semua dah transfer masuk dalam plastik ni dah. Mana takut anak terpisah daripada mak, cucu menakan cari tu tak jumpa. Kan? Saya dikira sebagai orang yang menzalimi semut ni, jadi saya tak mau zalim semut ni, saya pulangkan balik kepada makcik supaya makcik satukan balik semut yang terpisah daripada keluarga dia tadi. Tuan-tuan tengok, Islam ni ajak bukan takat suruh jangan zalim dekat manusia, bahkan kepada binatang pun jangan kita zalim. Kan? Nak ajak latih diri kita supaya kita ni jadi manusia yang adil di mana pun. Sebab tu dalam Islam Nabi larang kalau ada lubang, pergi kencing kat lubang. Ada orang kadang-kadang dia nampak lubang, dia kali kiri kanan, dia tengok orang tak ada, sempoi dia dikencing dalam situ. Kan? Dalam lubang tu pasal Nabi larang tak pergi kencing. Manalah nak pitau dalam lubang tu semut tengah buat kenduri kahwin. Kan? Bagus mai duk kenduri kahwin dalam tu dengan catering mai duk masa semua, mapleng dengan pono pun duk ada tiap pelamin sempoi mai. Tiba-tiba satu macam yang banjir dengan tsunami terus mai. Dalam lubang tu tolenci terus depa mai kenduri kahwin tu. Kita dikira telah menzalimi semut tersebut. Betul tak betul? Kan? Tu antara benda yang kena jaga, sampai benda tu kena jaga. Nak abad kata kena adil walaupun terhadap makhluk-makhluk lain. Apatah lagi sesama manusia, jangan kita buat zalim, sebab kezaliman tu boleh menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Kita puasa tapi tak dapat apa-apa. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang ketiga, Nabi pesan kat kita, ketika mana kita puasa, tiba-tiba ada orang ajak kita bertengkar ke bergaduh kan tuan-tuan, pesan kat dia, inni saim, 2 kali ulang. Kan? Aku sedang berpuasa. Tuan-tuan, mai bulan puasa ni tuan-tuan, mai dengan perut lapar tuan-tuan, tambah-tambah kita duk Pulau Pinang semua jenis anak hantu punya. Kan? Semua jenis perongeh punya kaki tuan-tuan. Kan? Mai dengan lapar ni tuan-tuan, mamak tu bagi mi goreng lambat pun mi goreng tu boleh terbang di muka dia. Kan? Kawan tu main order ke apa ke, telefon awal, kita pun main lambat, order tak dapat, tang situ dia jadi ramai. Kan? Tang situ boleh jadi gaduh. Kan? Semua jenis kepala angin punya kaki tuan-tuan, tak boleh lambat sikit. Kan? Pasal bubuk pun boleh bergaduh. Pasal ayah alia pun berapa misik bisa bergaduh. Pasal ayah alia. Kan? Berapa misik bisa bergaduh tuan-tuan, pasal ayah alia. Kan? Pasal benda remeh-temeh kadang-kadang pi pasal Ramadan boleh bergaduh tu.
sampai lompat naik atas kereta, pecah habis cermin-cermin kereta mah. Kan? Yang ni antara bulan yang diuji kita untuk kita jadi orang yang sabar. Kan? Sabar tuan-tuan, kita ni semua sabar. Kita dilatih untuk sabar walaupun hari ni kadang-kadang kita tak sabar. Kan? Daripada tadi pagi subuh sampailah lah ni nak masuk Zuhur, saat azan Zuhur tak ada seorang pun yang akan mengaku azan Zuhur ni azan Maghrib dan buka puasa. Tak ada. Dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata, Maghrib dah. Mai buka puasa. Kalau ada lah, dia itu memang ser. Kan, kena hantar pipi rarut ada. Kan, tak ada siapa pun mengaku Zuhur ni azan Maghrib, dan tak ada siapa pun sat lagi azan Asar dia mengaku azan Maghrib, tak ada. Kan? Walaupun azan Asar dengan azan Maghrib tu sama sebutan azan dia tu. Kan? Kita sabar, kita tahu aku kena tahan puasa sampai Maghrib sat lagi. Sai azan Maghrib baru boleh makan. Sabar ke tak sabar? Sabar lah tu. Kan? Walaupun main time-time ni perut dia bunyi dah krok. Kan? Selalu time-time ni duk tibai dah. Sempoi dengan ulang-ulang sampai belacan apa kan? Hari ni main sabar ni. Sehari main waktu asar selalu dia pergi beratok mana kami mi goreng ke mi rebus ke apa ke, tapi sabar ni. Kita boleh sabar. Sebenarnya kalau kita letak diri kita adalah orang yang boleh sabar. Tapi kenapa pada waktu dan ketika lain kadang-kadang kita tak boleh sabar? Kan? Main benda sikit-sikit kita bergaduh. Kadang-kadang benda remeh-temeh bergaduh. Kadang-kadang mesti atas jalan tuan-tuan, ya Allah, boleh bergaduh, main sepak-sepak, pukul-pukul mau bersama. Tak ada apa pun. Kan? Sebab tu kita nak kena latih diri kita dalam bulan Ramadan ni, janganlah terlibat dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada pergaduhan, sebab benda tu boleh menghilangkan pahala puasa kita. Tiba-tiba kalau ada orang putih dia kata initiate kita, nak bagi kita bergaduh, nak bergaduh dengan kita, jawab dia inni saim. Aku sedang berpuasa. Pesan dekat diri aku tengah berpuasa, aku tak mau buat benda ni, sebab benda ni kalau buat akan menyebabkan hilangnya pahala puasa aku. Yang pertama tadi tuan-tuan, kita kena jauh daripada ribah, mengumpat dan namimah, mengadu domba. Yang kedua, kita kena jauh daripada sifat-sifat yang zalim. Yang ketiga, kita kena jauh daripada berlakunya pertengkaran dan permusuhan, bergaduh dan sebagainya, sebab yang tu boleh buat bagi hilang pahala kita. Yang keempat, apa dia tuan-tuan? Yang keempat, yang terakhir, kita kena usaha jaga mata kita, selamatkan mata kita daripada nafsu syahwat kita. Macam mana nak jaga mata daripada nafsu syahwat? Ustaz, jangan tengok pornografi, jangan tengok video-video yang haram. Tuan-tuan, benda tu luar Ramadan pun haram dah, sampai kiamat haram, tak boleh tengok, berdosa. Bukan benda tu saja pergi tengok melayan nafsu, tak. Tapi tengok murtabak tu pun layan nafsu lah. Kan? Ada orang tuan-tuan, dia kira mana pasal Ramadan dia tak pergi, semua ni pergi dah. Dia ni jenis kaki satu hari satu pasal Ramadan ni ditawaf. Kan? Hari mula dia ni pergi pasal Ramadan balik pulau yang depan masjid daerah. Hari kedua dia pergi balik Bayan Baru punya pasal Ramadan. Hari ketiga dia nanti pergi Penang Street punya pasal Ramadan. Hari keempat dia pergi belakang Geni First Avenue punya pasal Ramadan. Kira dia atok pasal Ramadan yang kawan ni. Kan? Daripada pukul 3.30 pasal Ramadan buka, dia pergi duduk sampai 7.24. Lagi 4 minit tu baru dia balik rumah. Abang dia nak buka lok-lok semua apa-apa. Kan? Dia ni jenis suka, orang putih panggil window shopping tuan-tuan. Kan? Ada orang dia pergi shopping. Ada bila masuk supermarket ke market ke apa ke, kita kena pergi paling lewat dan keluar paling cepat. Kan? Ada orang dia jenis pergi duduk daripada pagi-pagi ni sampai malam. Kita pula hari tu satu hari sudah pergi 3 kali supermarket tu. Tadi pergi beli apa barang ke apa ke, balik masa ada catering apa ke hari tu kan, pergi beli barang-barang besar. Tu bini kata abang barang habis lagi bang. Kita lari pergi kali 2, jumpa lagi dia. Dia tak balik Lepas 2 jam kita balik pergi masak ke apa ke, nak bungkus pula plastik habis pula, pergi beli lagi plastik. Kawan duk ada lagi. Duk pusing dengan troli tak habis ni. 3 kali kita pergi, 3 kali jumpa muka dia tak habis-habis ni. Rupa dia memang jenis kaki window shopping tuan-tuan. Window shopping ni dia kira nanti pergi pusing ya, dia pergi usaha tengok apa pun dia tak beli. Dia beli 2-3 barang ni beli. Esok dia pergi beli. Tuan-tuan, saya pernah baca satu public health punya artikel.
Orang yang suka window shopping ni dia ada masalah mental. Orang yang suka window shopping dia ada masalah mental. Zaman baru, zaman alah baru ni, kalau dulu shopping kena pergi lah mana Komtar ke, Perangi Mall ke, mana-mana kan, Queens Bay ke, dia kena pergi pusing kan. Tapi lah ni nak shopping tak payah pergi jauh-jauh tuan-tuan, sambil dengar tazkirah boleh shopping. Tidak? Tuan-tuan duduk dengar saya cakap, tuan-tuan duduk scroll shopping kan, dia siap dia bagi tazkirah ni kita. Shopee tu pun tazkirah kat kita, nanti reminder Shopee, nanti bunyi pula lepas 2 jam ni Shopee kan, kita tak buka ni dia bagi reminder. Tuan-tuan, ada orang dia guna Shopee tu untuk keperluan dia. Dia kata benda ni aku nak kena beli dan sebagainya, dia pun beli, senang, mudah dia, barang hantar mai. Ada orang dia memang jenis kaki ni dia duduk, dia ditolak, beli tak beli lagi pun. Ni tolak, dia rasa sempoi, dia add to cart. Dia tolak, dia add to cart ni. Dia tolak, dia add to cart. Tuan-tuan tengok dia main notification atas tu, add to cart dia 99 plus. Kira dia dah add to cart tu dah dekat 100 lebih barang dah, haram satu tak beli. Tanya KWSP tak dapat ni. Ha? Tunggu KWSP dapat tu baru dia nak beli semua barang tu. Lagu tu lah 10,000 tu dia rate tang Shopee tu ya. Lepas tu ni mata putih balik lagu tu kan. Ya, nampak tak? Tu ada orang dia jenis macam tu tuan-tuan. Dia jenis kira add to cart, tak habis-habis dia punya add to cart tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak mau layan nafsu kita dengan alat mata kita. Saya belajar di Indonesia dalam bidang marketing tuan-tuan. Saya belajar di sana, coach saya ajak. Dia kata apa? Dia kata kalau kita buat iklan nak jual satu-satu barang, kita tak boleh jual barang tu. Kan? Kita kena jual keselesaan. Orang tu tengok barang kita, dia rasa, dia feel apa. Tuan-tuan tengok malam-malam McD beratok, kereta punya panjang kan? Mai bulan puasa keluar fold over chicken tu. Hampa tahu tak tahu? Tak tahu. Hampa tahu berbual lambuk hari-hari kan, warak nanti dia buat baik semua kan, saya seorang lah jahat kira kan. Mai apa ni bulan apa ni raya Cina dia keluar apa tu? Apa? Tak tahu apa? Prosperity burger. Kan, dia dibawa pergi bagi tu macam yang lebar, yang daging tu yang diceluk dalam sos selada tu. Kan, yang tu mai tang raya Cina prosperity, mai tang bulan puasa chicken fold over ataupun beef fold over tu. Tuan-tuan tengok malam dia beratok berapa panjang tuan-tuan. Orang pi kat McD tu pasal apa? Dia pi tu pasal nak burger kata tuan. Tak, bukan burger McD satu yang paling sedap. Burger lain ada lagi sedap. Kadang-kadang orang menjaga depan masjid, main store burger tu silap bilang lagi sedap dah burger McD. Tapi pasal apa orang pi kat McD tuan-tuan? Sebab strategi perniagaan dia, pi kat McD, hantar yang pening-pening nak tunggu, nak berdiri, nak beratok semua tak payah. Ando relax dalam kereta ya, saya kami bagi burger kat hang. Orang tanam dalam kepala otak, aku pi McD senang, cepat. Ya, senang cepat. Lepas tu dapat pula Grab lagu tu siap pegang pepak lagu tu ya. Tengok dah strategi perniagaan dia bukan jual burger. Dia jual kesenangan kepada kita untuk beli benda tu sehingga customer pi ramai. Orang pakai kereta BMW pasal apa? Dia bubuh tanya tu. Apa dia punya logo apa motor dia? Apa tak tahu, drive safely dia kata. Dia kata drive safely. Orang tahu aku bawa BMW, aku bawa selamat. Itu strategi perniagaan. Dia tak jual produk tapi dia jual kat kita keselesaan produk tersebut. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita tengok iklan, mata kita tengok iklan tu akan menyebabkan hati kita jadi merana kalau kita tak beli benda tu. Tujuan iklan dibuat supaya tuan-tuan kena rasa merana kalau tuan-tuan tak dapat benda tu. Itulah tujuan iklan. Kalau orang pergi belajar mesti bab-bab iklan ni, tujuan iklan bukan nak suruh beli. Takat suruh beli ya tak kuat, tak powerful. Tapi untuk buat bagi tuan-tuan rasa merana kalau tak dapat benda tersebut. Dan benda yang akan menyebabkan hati kita jadi merana bila mata kita duk pilayan satu-satu benda. Akhirnya tuan-tuan, kalau kita tengok manusia hari ni, hutang dia terlampau banyak. Pasal apa? Sebab dia lebih banyak memilih keseronokan diri dia berbanding apa yang dia perlu. Dia perlu benda ni ya, tapi dia pergi beli yang lebih. Pasal apa? Dia seronok. Benda tu tak perlu pun, tapi dia beli lebih-lebih. Dia nak layan nafsu syahwat dia, sehingga akhirnya dia terjerat dan terperangkap dalam hutang dan sebagainya.
kadang-kadang minta pinjam kat orang dan sebagainya, kadang-kadang sampai terpaksa menzalimi orang. Punca dia pasal apa tuan-tuan? Pasal mata yang tadi dia guna tu untuk melayan keseronokan diri dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang betul-betul kaya, dia pakai slipper Jepun relax kan. Kan, betul-betul kaya. Orang dulu-dulu kaya, mana depa ada tunjuk depa pakai beg LV, pakai kasut untuk pakai kasut ni, tak ada. Kan, depa kira depa relax kan. Tapi hari ni semua orang nak menunjuk. Pasal apa? Sebab dia tak mampu jaga nafsu syahwat dia. Maka kita kena jaga nafsu syahwat kita melalui mata kita. Jangan sampai dia melayan nafsu syahwat kita dan akhirnya akan merosakkan pahala kita. Antaranya tuan-tuan, bulan-bulan puasa ni kalau boleh tolong kurang-kurang tengok TV. Kan, jangan duk layan. Ada setengah orang dia nak layan mata dia duduk daripada pagi Netflix sampai petang. Kan, layan Facebook, layan tu layan ni, benda tu akan merosakkan pahala. Saya sebut mau ni 2-3 hari di satu masjid. Habis-habis tu satu mamu tu dia bangkit, dia jalan main kat saya, dia tanya saya slow, dia tanya, "Ustaz, takkan satu gambar pun tak boleh tengok ke?" Kan, dia main selotong siap-siap. Kan, saya kata alah bukanlah tak boleh. Kan, duduk Ustaz tengok depan TV, tengok apa jejak Rasul ke, nak dengar berita Ustaz, nak tahu apa hari ni jadi dalam negara kita, dalam dunia ke. Kan, nak tengok Ustaz 1, 2, 3 benda tak apalah. Tapi ada orang dia melayan. Hari ni start drama, esok ni ditunggu drama tu, lusa ni ditunggu drama bersiri-siri tu. Dia melayan nafsu dia dengan benda tu, akhirnya dia tak dapat buat benda-benda lain dalam bulan Ramadan ni, dan itu akan merosakkan pahala dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam satu hadis, lis-saimi farhatani. Orang yang puasa akan dapat 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun 'inda iftar. Yang pertama, gembira ketika mana nak buka puasa. Ada tak siapa di sini yang nak buka puasa dia rasa sedih? Ada tak? Mami sedih lah Ustaz, nak buka puasa hari ni Ustaz. Mami nak kena mengadap nasi biryani ni Ustaz. Mami kalau boleh nak mati dah Ustaz, tak mau hidup dah atas dunia ni semua Ustaz. Tak ada lah. Kan? Macam mana dia tak lalu makan pun sekali nak buka puasa ni tiba-tiba lagu tu orang. Kan? Dia kata aku hari ni lah tak selera lah nak buka puasa ni, perut rasa semacam ya. Tengok karipap dia balai, kurma 3 biji dia dah podo dah, seri muka 4, bengkang gandum 3, tu baru kuih lah, nasi tak masuk ni. Dia tiba ingat tak ingat tuan-tuan. Ya? Pasal apa? Pasal seronok nak buka puasa. Yang kedua tuan-tuan, farhatun 'inda liqa'i rabbi. Teruskan boleh ya? Farhatun 'inda liqa'i rabbi. Yang kedua, gembira ketika mana kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Pasal apa tuan-tuan? Saya nak ringkas, pasal dah masuk waktu. Orang yang semayang dapat pahala 27 pahala. Kita sedekah 1, Allah ganti dengan 10 kali ganda paling kurang. Boleh pergi 70, 700, 7,000. Tapi tuan-tuan tak pernah jumpa satu hadis pun yang kata kalau kita puasa, kita akan dapat 500,000 pahala ke, 10,000 ke, 200,000. Tak ada. Allah cuma kata, "Fasawmuli." Puasalah untuk aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas ganjaran kamu. Maka kata dengan ulama, orang yang puasa ni tuan-tuan, bila dia jumpa dengan Allah, dia akan seronok. Sebab apa? Sebab bila dia jumpa dengan Allah, saya nak sebut bahasa Pulau Pinang tuan-tuan, nampak macam kasar sikit. Bila kita jumpa dengan Allah, Allah akan angkat pahala tu, Allah dihempuk depan kita. Tak tahu berapa banyak ikut suka Allah, berapa banyak yang Allah nak bagi dekat kita. Tak ada kira-kira, tak ada calculation. Kalau tadi semayang jemaah ada calculation 27 pahala. Kalau tadi sedekah ada calculation paling kurang 10 kali ganda apa yang kita sedekah. Tapi untuk puasa, Allah bagi pahala secara pukal. Allah bagi secara borong dekat kita. Ambil lah pahala ni, berapa banyak yang aku rasa aku suka aku nak bagi kat hang. Tuan-tuan, kalau macam tu punya pahala banyak yang Allah nak bagi kat kita akan gembira dapat pahala tu. Tiba-tiba kalau bangkit jumpa Allah, tengok-tengok tak ada pahala, pasal ada 4 perkara ataupun 5-6 perkara nanti lagi kan, yang akan merosakkan pahala-pahala puasa kita. Maka jagalah supaya jangan sampai pahala puasa kita hilang, sebab kita nak pahala yang banyak dan gembira bila bangkit di hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.